Nak tengok soalan sekejap ya. Soalan. Assalamualaikum. Kebelakangan ini terdapat tularan berkenaan akan berlaku satu tanda kiamat yang dikaitkan dengan hadis, yakni yang berlaku pada 15 Ramadan akan datang pada malam Jumaat, akan berlaku satu bunyi, dan kemudian pada Syawal berikutnya akan berlaku pertumpahan darah. Doktor tolong beri penjelasan dan pencerahan serta kesahihannya. Hak ni juga orang nak war-warkan juga. Dia kata hari Jumaat akan datang ni, 15 Ramadan ni, malam Jumaat berlaku satu bunyi berah di langit tu. Waktu tu akan berlaku dia pertumpahan darah dan sebagainya. Dipetik daripada Nu'aim bin Hammad daripada Kitabul Fitan. Para ulama ketika mana membahaskan riwayat itu, mereka kata hadis itu hadis mungkar. Ada yang ulama kata hadis itu hadis palsu. Itu yang diwar-warkan sekarang ni, benda yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Dan sebenarnya dah berapa kali Jumaat dah. 15 Ramadan ni bukan tahun depan je, banyak kali dah berlaku sebenarnya. Kan? Okey. Ustaz, apakah amalan terbaik menghadapi fitnah akhir zaman? Kita tengoklah apa yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian beristiqamah di atas iman. Hak ni yang penting tuan-tuan. Walaupun nampak very simple, tapi nak buat tu perlu pada kekuatan. Nabi sebut qul amantu billah thumma istaqim. Aku beriman pada Allah. Okey, pertama katakan aku beriman. Ya, beriman tu termasuk amal soleh lah. Beriman dia tak jadi beriman kalau tak ada amal soleh. Dan istiqamah dalam memperteguhkan akidah kita kepada Allah, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya digambarkan bentuk dabbah seperti telinga gajah, badan rusta, tengkok ostrich, dia muka lembu kebau. Tuan-tuan, benda tu tidak sabit daripada hadis Nabi SAW. Cumanya kita bimbang bahawa benda-benda itu riwayat daripada Israiliyat. Macam juga Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni orang biasa je. Cuma dah betul ia binatang ganjil. Katanya ada kata macam singa. Wallahu a'lam. Tetapi kalau perinciannya tak ada. Kalau ada juga perincian dia, riwayat dia itu mungkin daripada Israiliyat. Macam juga disebut Ya'juj Ma'juj. Dia punya perinciannya dahsyat. Ada yang kata dia ni 4 kaki, ada kata 3 kaki lompat, ketik lompat. Ada yang telinga besar lah, telinga apa? Satu untuk tidur, apa jadi apa tilam, satu buat selimut. Itu semua Israiliyat, tak betul. Hingga ke para ulama kata kalau Ya'juj Ma'juj ni bangsa di kalangan manusia. Baik. Jadi benda yang tak disebut pada kita, benda gaib, kita tak nak cerita sangat lebih-lebih. Tahu? Kan? Cuma kita beriman saja sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang benda itu. Nusyus dan cara-cara taubat yang terbaik. Cara taubat ni begini ya. Nusyus ni maknanya derhaka lah. Okey. Nak taubat macam mana? Taubat ada syarat dia. Rukun taubat ada 3, tuan. 3. Kalau kesalahan berkaitan dengan Allah ada 3. Kalau kesalahan berkaitan manusia ada 4. Yang pertama, kalau kita derhaka, maksiatlah, kita tinggalkan maksiat itu serta merta. Itu orang taubat. Yang kedua, kita menyesal. Aku dah buat silap dah ya Allah, menyesal. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak kembali melakukan nusyus itu. Berazam tak mau kembali dah, tak mau buat dah benda-benda mungkar, benda maksiat tak mau buat dah. Kan? 3 benda ni syarat taubat. Yang keempat, bila berkaitan dengan manusia, kalau berkaitan dengan hak dia kita ambil, kita kembalikan hak dia. Kalau bukan berkaitan dengan hak, kita minta maaf kat dia. So ada 4 perkara. Kalau dengan Allah Ta'ala 3 saja taubat. Okay? Dengan manusia, penderhakaan pada manusia, nusyus contohnya suami isteri contohnya, dia minta maaf. Tambah satu lagi, minta maaf. Dah pertama tinggalkan nusyus serta-merta, menyesal sungguh-sungguh, kemudian berazam untuk tak mau kembali lagi kepada perbuatan tersebut, minta maaf. Kan? Dan insya-Allah itu antara taubat, cara bertaubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, adakah hukum najis haiwan yang masih kecil seperti anak kucing sama seperti najis manusia yang masih kecil? Apakah ada perbezaan cara menyuci najis haiwan yang masih kecil dan besar seperti bezanya cara menyuci najis manusia yang berbeza umur? Tuan-tuan, najis ni semua hukum dia samanya. Najis hukum dia mutawassitah, kena basuh bagi bersih. Kecuali satu je pengecualian, iaitu kanak-kanak bayi lelaki umur 2 tahun ke bawah yang minum susu ibunya sahaja. Itu sahaja yang dipanggil mukhaffafah. Itu satu-satu tu je. Jangan duk kait dengan anak kucing pula.
Baby kucing ni, baby kucing hak jantan macam tu juga kan. Ni menatang tuan-tuan. Jangan dok kait entah. Satu saja yang kita kata najis mukhaffafah, bayi lelaki umur 2 tahun yang hanya minum susu mak dia saja. Tu pun lah dia payah nak jumpa lah macam tu kan. Itu saja najis mukhaffafah, yang lain semua mutawassitah. Jadi berkaitan dengan baby, najis baby kucing tadi mutawassitah. Kena cuci cara mutawassitah lah. Dan ketika dabatul ar keluar menanda manusia yang kafir tetap kafir, takkan mungkin jadi beriman semula. Soalnya adakah orang di tanah mukmin ada kemungkinan untuk jadi kafir? Anda ada buat dosa dari maksiat. Tuan-tuan, kita sebut waktu tu, waktu orang dah takut nak kiamat dah. Kalau boleh nak beriman, cuma tak boleh beriman, orang beriman lagi beriman lah. Dia tak akan patah balik dah. Sebab apa? Sebab dah nampak dah ni kiamat anytime berlaku ni. Waktu tu cuma rugi kat siapa? Kat orang kafir, tak boleh buat apa dah. Walaupun kalau boleh dia pun nak patah balik, dah nampak depan mata. Macam orang dah nazak lah tuan-tuan, macam kita sebut Imam Qurtubi tak sebut tadi. Orang nazak ni kalau dia patah balik. Orang nazak dia nak patah balik tapi tak upaya, tak boleh patah balik lah. Dia diminta ke Allah nak patah balik kan? Tak boleh patah balik. Itu keadaannya. Doktor, boleh kata tawasul dengan orang soleh ketika berdoa? Boleh bertawasul. Dan lebih baik lagi maknanya kita bertawasul dengan orang soleh, kita minta orang soleh itu mendoakan kepada kita. Kan? Macam ada seorang yang datang berjumpa dengan Hasan Basri. Dia waktu tu dia tak dapat anak, dia kata, ya Hasan Basri, tolong doa. Ud'ullah an yarzuqani waladan. Tolong doa pada Allah untuk bagi aku dapat anak. Jadi sebab Hasan Basri ni orang soleh, jadi minta tolong, itu tawasul. Ustaz, adakah pada masa sebelum kiamat berlaku sudah tiada ulama kerana diceritakan pada zaman itu manusia tak kenal apa itu solat, puasa dan haji? Yalah, bila mana satu waktu tu dah orang makin tinggal maka tak ada lah. Yang tinggal orang macam ni ya kan? Macam disebut tadi. Okey. Wallahu alam, itu je soalan yang sampai kepada saya. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada malam ni. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.